Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung lagi bab 5 iaitu 5.7 ikatan logam. Okey, apa itu ikatan logam? Ikatan logam ni adalah daya tarikan elektrostatik di antara ion logam yang positif iaitu cation dengan elektron yang dinyah setempatkan. Okey. Elektron yang dinyah setempatkan ni apa maksud dia? Okey, maksudnya elektron yang telah dibebaskan, yang telah didermakan tu, okey, elektron yang didermakan tu, elektron valence yang telah didermakan tu, dia bergerak bebas dan dia membentuk lautan elektron. Okey, sekejap lagi kita akan tengok macam mana lautan elektron tu. Okey, penerangan dia Okey, atom dalam logam pepejar terikat bersama oleh ikatan logam. So kita tahu kan, logam ni dia bentuknya pepejar. So susunan dalam pepejar dia rapat-rapat lah. Macam gitu kan? Dah dapat. Kita dah belajar dah sebelum ni. Rapat-rapat kan? Okey. Atom logam ni lebih mudah melepaskan elektron valence membentuk ion yang bercas positif. So, kita juga dah tahu dah. Atom logam kan kumpulan berapa? Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 kan? Dia kan akan melepaskan elektron membentuk ion yang bercas positif. Contohnya, Na dia membebaskan elektron membentuk Na positif. Magnesium dia membebaskan elektron membentuk magnesium 2+. Aluminium kan dia melepaskan elektron membentuk aluminium 3 positif. Okey. Elektron valence dikongsikan di antara semua atom di dalam struktur logam. Okey. So ini adalah struktur logam. Kan? Yang saya cakap tadi kan, Na akan membebaskan elektron jadi Na+, kan. Yang ni kenapa dia jadi positif? Sebab dia membebaskan satu elektron valence. Yang magnesium dia membebaskan dua elektron valence kan. Aluminium dia membebaskan 3 elektron valence ni kan. Okey. Elektron valence yang dibebaskan tu akan dikongsikan dengan semua atom dalam struktur logam. So kat sini logam tadi kan. Yang ni logam. Dia ni dia akan membebaskan elektron dia. So elektron yang dibebaskan tu akan dikongsi bersama dengan atom-atom tadi dalam struktur logam tu. Okey. Elektron valence dinyah setempatkan untuk membentuk lautan elektron di antara kekisi logam. Okey. Elektron valence dinyah setempatkan tu. Dinyah setempatkan tu maksudnya elektron valence yang telah didermakan tu, yang telah dikeluarkan tu, okey, akan bergerak bebas kat sini. Awak nampak tak kat gambar ni kan? Elektron yang tolak-tolak ni, ini adalah elektron. Dia ni akan bergerak bebas. Okey, akan bergerak bebas dalam struktur logam tu, dia akan bergerak bebas. Okey, membentuk, kita panggil dia lautan elektron. Dia bergerak bebas kat mana-mana dia tak statik. Dia boleh bergerak-gerak. Okey, dia tak ada kedudukan yang statik. Okey, dia akan bergerak dalam tu. Okey. Dia akan bergerak dan memenuhi logam itulah. Okey, elektron dalam lautan elektron bebas bergerak dalam pebejar logam. Saya dah cakap tadi. Okey. Daya tarikan elektrostatik terbentuk di antara ion logam yang bercas positif dengan lautan elektron. Ikatan logam terbentuk. Okey, jadi bila ada tadi kan logam dia telah mendermakan elektron. Jadi logam tu akan bercas berpositif kan. Atom tu bercas positif. Okey, dekat bahagian luar dia akan ada elektron, lautan elektron yang bercas negatif. So kalau ada cas positif dan cas negatif, okey, akan terbentuklah apa? Daya tarikan elektrostatik. Okey. Ion yang bercas positif dengan lautan elektron tu akan membentuk apa? Daya tarikan elektrostatik. So, daya tarikan elektrostatik inilah yang membentukkan ikatan logam terbentuk. Okey. So, kita tengok lagi. So, macam itulah ikatan logam terbentuk apabila ada ion logam dengan ada lautan elektron. Okey, seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan ikatan logam. Okey, yang pertama, okey, bilangan proton.
Okey, lebih banyak proton semakin kuat ikatan. Okey, so maksudnya kalau kurang satu kan kita tahu susunan elektron kan, susunan proton ke sana dia akan jadi semakin bertambah kan. Okey. So semakin banyak bilangan proton semakin kuatlah ikatan logam tu. Okey. Bilangan elektron yang dinyah setempatkan per atom. Okey. Lebih banyak elektron yang dinyah setempatkan semakin kuatlah ikatan logam. Okey. Dan saiz ion. Lebih kecil ion, lebih kuat ikatan. So, kalau kat sini contoh yang diberikan. Okey. Magnesium. Magnesium ni mempunyai ikatan logam yang lebih kuat daripada natrium. Kenapa? Kan natrium adalah kumpulan 1. Magnesium adalah kumpulan 2. Kan? Natrium ni dia akan apa? Bebaskan satu elektron saja kan, elektron valence kan, iaitu Na positif. Magnesium dia akan apa? Dia akan dermakan apa? 2. Dia akan bebaskan 2 elektron valence kan. Okey, so jadi kat sini, lebih banyak magnesium dia membebaskan elektron yang kat sini. Bilangan elektron yang disempatkan per atom lebih banyaklah daripada magnesium. Magnesium lepaskan 2. Natrium lepaskan 1 sahaja kan. Okey. So kita tengok dia punya penerangan. Magnesium ni mempunyai lebih banyak elektron valence yang dilepaskan ke lautan elektron. Ialah dia lepaskan 2, natrium lepaskan 1 kan. Okey. Magnesium ion juga lebih kecil dan mempunyai 2 proton. Oleh itu, terdapat tarikan elektrostatik yang lebih kuat di antara ion-ion positif dan elektron-elektron yang dinyah setempatkan. Okey, so maksudnya kalau natrium kat sini kan, logam dia lepaskan 1 je. Ini dia akan charge positif. So, tarikan dia macam tu je lah. So, kalau magnesium positif kan, dia 2 positif kan, dia membebaskan 2 elektron. So, tarikan yang 2 dengan 1, 2 lagi kuat lah. Okey, tenaga yang lebih tinggi diperlukan untuk memutuskan ikatan. So, sebab magnesium ada lebih banyak lah tarikan elektrostatik, jadi tenaga takat lebuhnya dah lebih tinggi lah untuk kita putuskan ikatan. Kita perlukan banyak lagi tenaga untuk nak putuskan ikatan magnesium ni. Okey, so kat sini kita tengok sifat kekonduksian elektrik logam. Okey, maksudnya logam tu boleh ke konduksikan elektrik, mengalirkan arus elektrik. Okey, logam ni dia dapat mengkonduksikan elektrik kerana elektron dalam lautan elektron bergerak bebas ke seluruh logam dengan membawa cas. Okey, logam ni dia boleh mengalirkan arus elektrik. Kita panggil konduksikan elektrik. Okey, kerana apa? Kerana elektron ni dia bebas bergerak di bawah cas. Okey, elektron ni yang dekat luar ni, lautan elektron ni dia bebas bergerak. Dia tak statik tau, dia bergerak ke seluruh logam tu untuk membawa cas. Jadi sebab itulah logam ni dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, contoh dekat sini. Logam magnesium boleh konduksikan elektrik. Sebab apa? Okey, cation ni bergerak bebas, bergerak dan membawa cas. Cation dia ada cas kat sini kan? Positif. Lautan elektron mempunyai elektron yang bebas bergerak dan membawa cas. Elektron pula, dia pun bergerak bebas kan? Membawa cas. Ada cas bercas, ada cation, ada anion kan? Jadi cation dan lautan elektron adalah bergerak bebas dan membawa cas. Sebab itulah elektrik boleh mengalir dalam ini. Sebab apa? Sebab cas dia adalah bergerak. Okey, cas dia bergerak, dia tak statik. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Saya harap awak semua boleh faham.